Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 1 students. For today's video, we're going to learn a new chapter, chapter 10, perimeter and area. So we are going to focus on the first subtopic, which is 10.1 perimeter. Ataupun kita panggil sebagai ukur lilit. Ukur lilit kot. Okay. So mari kita mulakan. How do you determine the perimeter? So learning standard adalah kita nak tentukan perimeter of various shapes when the side lengths are given or need to be measured. Okay. So suka tu cikgu bagi tahu dekat sini ada beberapa permasalahan ataupun ada beberapa soalan yang tidak dapat diselesaikan di sini kerana dia memerlukan satu method ataupun satu kaedah yang mana memerlukan untuk kita menggunakan benang. So ini lebih kepada kerja-kerja kumpulan yang mana kamu sendiri akan melakukannya. Tapi tak dapat cikgu nak tunjuk kat sini. Okay? Boleh ya? Okay, apakah itu perimeter? Perimeter is a total length around an enclosed area. Maknanya dekat situ adalah jumlah panjang yang mengelilingi sesuatu bentuk tersebut lah. Okay, for example, we can determine the perimeter of various shapes of swimming pools by finding the total length of all the sides of the swimming pool. Kat sini luar ni. Foto ini kat situ. Situ So kita tambah je lah dia punya ukuran dekat luar tu dapatlah dia punya perimeter. Okay. Tetapi untuk foto B ni, kalau kamu lihat dia punya bentuk tidak regular. Dia tak macam bentuk-bentuk yang standard. So di sinilah yang cikgu cakap tadi tu. Kamu memerlukan satu kaedah yang mana kamu perlu letakkan satu benang di sini, kemudian kamu kena lilit, lepas tu kamu kena tahan sampai dekat hujung. Dah dapat semua benda tu baru kamu measure ataupun ukur menggunakan ruler. That's the only way lah untuk kamu punya level ni. Okay. Tapi kita akan mulakan dengan yang paling simple dulu. Determine the perimeter of each of the following shapes lah. Okay. So kalau untuk A ni. Okay. Yang ada line-line ni semua measurement yang sama. So maknanya kalau sini 6. So sini pun 6. Sini 6. Sini 6. Okay. So kalau sini 6. Sini 6. Sini pun kita boleh carilah. Sebab kita tahu panjang dekat sini. Okay, so panjang sini 20, sini 6. Cikgu highlight sekejap. 6, sini 6. So 6 tambah 6, 12. So untuk cari panjang dekat sini, ambil je total length kat sini 20. You tolakkan dengan 12, kamu akan dapat sini 8. Dan this one, dekat luar ni, dekat tepi sekali ni. So kita ada sini 5, sampai sini 5, sampai sini 6. So kamu tambah je. 5 tambah 6. Tambah 6. Dapatlah 17. So, to get the perimeter, so kamu tulislah perimeter sama juga dengan tambah semua. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 20 dan tambah dengan 17. Tambah semua. Kamu akan dapat jawapan dia sama juga dengan 74 cm. Okay, untuk soalan A. Untuk soalan B pula, sama juga. Cari ukur total ataupun jumlah panjang dekat luar sahaja. Dalam ni cikgu nak highlight ni. Dalam ni tak perlu. Ini bukan berada di luar, dia berada di dalam gabungan shape tersebut. So, kamu tak payah kira dekat dalam tu. Hanya kira yang dekat luar sahaja. Dan itulah definisi perimeter. Okay, so ini 6, so ini pun 6, ini 6, ini 6, 14. So sampai sini 6, sampai sini pun 6. So 6 tambah 6, 12 lah. From here to here, 12. Okay, so for B, just plus together. Kita start dari sini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 6, 6, 6, 6. Okay, tambah dengan 14. Tambah dengan 12, tambah 10, tambah 11. Okay, so when you plus together, you will get the answer is 71 cm. Macam tu je, perimeter. Simple je. Okay, yang C ni yang cikgu explain tadi tu.
bentuk dia tak, macam kita cakap dia adalah curve punya bentuk. So bila curve ni kita tak boleh nak dapat tengok dia punya ukuran secara direct. So kita memerlukan satu uh, equipment, bahan lah, yang mana kita kena gunakan thread ataupun benang. So kamu ambil je benang kamu, kalau kamu benang, kamu letak dekat starting point dekat sini. Lepas tu kamu letak kat sini, and then kamu tahan pakai tangan kamu, make sure dia jangan lari. And then kat sini, stop kat sini, dan kamu tanda lah. Dan kamu ambil ruler, lepas tu kamu measure kamu punya benang tu, berapa panjang dia. So you will get the answer lah. Okay, so kalau ikut dekat sini, dia punya jawapan tu, nanti kamu tengok sendirilah, kamu akan dapat 13 cm. Okay. Now, how do you estimate the perimeter accurately? So, kita boleh gunakan square grid paper ataupun graph paper untuk estimate the perimeter of a shape. Sebab kalau dekat graph paper tu dia dah bagi tahu dah yang satu kotak besar tu berapa cm. Biasanya dia akan bagi tahu lah. Kebiasaannya satu kotak besar tu adalah 2 cm lah. Okay. The accuracy of estimated perimeter can be evaluated by comparing the estimated value with the measured value. Kemudian dia kata kat situ, the smaller the difference between the values of estimated perimeter and measured perimeter, the more precise the estimated value. Maksudnya dekat sini, kalau dia punya perbezaan di antara ukuran sebenar dengan ukuran yang kamu jangkakan itu kecil, maka dia punya estimated value tu akan jadi lebih tepat lah. Tetapi kalau dia punya perbezaan di antara nilai sebenar dengan nilai yang kamu estimate besar, so dia punya peratus tu akan jadi besar lah. So bila peratus lagi besar, dia punya nilai estimated tu akan jadi lebih kurang tepat. Okay, so dekat sini ada satu formula percentage error tu. Difference between estimated value dengan actual value. Estimated ni yang kita ukur. Kita agak ataupun kita jangka. Okay. So cari dia punya perbezaan. Bahagikan dengan nilai yang sebenar. Actual nilai yang sebenar. Darab dengan 100%. Nak cari peratus. So dia kata kat situ. Semakin kecil dia punya peratus, the more precise the estimated value. Semakin kecil peratus, semakin tepat dia punya nilai yang kita jangkakan itu. Okay. So dekat sini pun cikgu tak dapat nak tunjuk sebab cikgu tak dapat nak cari dia punya method yang sesuai untuk bila kita ada benang tu. Okay. So ni lebih kepada kerja kamu sendirilah, kamu kena buat sendiri. Okay. So kalau dekat sini apa yang diberi dalam jawapan adalah untuk nombor 1A ni, estimation dia adalah 10 cm. Maksudnya dekat sini 10 cm apa? Dia tambah semua nilai dekat luar ni, dia dapat 10 cm dalam lebih kurang. Estimation ni adalah dia agak-agak saja, tetapi yang actual perimeter ni yang dia guna ruler. Sebab kat sini dia kata, hence measure the perimeter of the shape by using a ruler ataupun thread ataupun benang untuk evaluate the accuracy. Yang atas ni kamu agak-agak je. Tapi yang nombor 2 ni, actual ni kamu kena guna ruler ataupun benang. Okay. So, actual yang dia dapat bila dia gunakan ruler untuk A ni adalah 9.9. Nanti kamu boleh cuba sendiri. Okay. So, macam mana kita nak cari dia punya peratus error tu? Senang je. Ambil je different di antara estimate dengan actual. 10, you tolak dengan 9.9. Bahagi dengan 9.9 actual. Darabkan dengan 100 untuk dapatkan peratus dia. Kamu akan dapat 1.01 peratus. So, maknanya dekat sini,
dia punya estimation dia, dia punya percentage sangat kecil. So, kita boleh tulis. Okay. The difference between the actual and estimated value is small. Thus, the estimated value is accurate lah. Macam tu saja. Okay. Dan sama juga untuk B ni. Kamu just agak-agak je dia punya measurement tu berapa. Then, kamu kena cari actual perimeter dia menggunakan benang lah. Tak boleh lah guna ruler macam ni. Kamu takkan dapat jawapan dia. Yang untuk B ni kamu kena guna ruler. Ambil ruler sini, tarik tu sampai ke ujung. Ni kamu measure guna ruler. Benang tu kamu letak dekat atas ruler lah. Dia kira macam tu. Okay. Okay, yang penting adalah kat sini. Macam mana kita nak solve problem lah. Okay. The diagram shows the plan of a swimming pool. What is the perimeter of a swimming pool? So, perimeter adalah panjang dekat luar ni semualah. Okay. So, sampai sini 5 je. So, 13 ni daripada hujung ke hujung. So, 13 surat 5 adalah 8. So, and then 8 tu ada 2 bahagian lah. So, 8 tu bahagi dengan 2. So, kita akan dapat sini 4. Sini pun 4. So, ini 4 lah. 4. So, very straightforward, right? So, 20. Kita start di atas ni lah. 20 tambah 13 tambah 20 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4. So, when you plus together, you will get the perimeter is equals to 76 meter. Sudah siap. Soalan yang kedua. The diagram shows the plan of Encik Yahya's house. Encik Yahya wants to install a colourful LED lights around his house and as decorations to celebrate Hari Raya. Calculate the installation cost if the cost to install LED lights is RM20 per meter. So, kita nak cari dia punya cost lah. So, sebelum tu kita kena cari lah dulu dia punya perimeter. Sebab dia nak letak LED lampu tu dekat sekeliling rumah dia. So, kita carilah. So, perimeter is equals to. So, ini 25. So, kita tahu ini sampai sini 10. So, 10 tambah 8. So, sini 18. And then, apa lagi kita boleh cari kat situ? Kamu tengok kat sini ini dengan ini. So, bila dah combine together, kamu akan dapat 25. So, secara tak langsung atas ni pun 25 lah. So, perimeter adalah kita start di atas 25. Tambah dengan ni jangan lupa 8 ni. 8 tambah 10 tambah 25 tambah dengan 18. Kamu akan dapat, you akan dapat 86 meter lah. Okay. So, 1 meter RM20. So, cost is equals to 86 meter ni darab dengan RM20. You will get the answer. RM 1720. Sudah siap. Okay. So, itu sahaja untuk kita punya lesson perimeter 10.1. Very simple kan? Okay. So, thank you class. Bye-bye.